بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير هدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Tuan Pengerusi Majlis yang berusaha mengurusi Masjid Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, pada malam ini kita bertemu insya-Allah dalam siri yang kedua, penjelasan berkenaan dengan isu-isu Syiah. Dan saya telah diberikan salah satu daripada beberapa tajuk yang ada dalam Minggu Syiah kita ini. Cuma saya melihat tajuk-tajuk yang diberikan kepada penceramah itu agak ada yang hampir-hampir sama dan bertindan antara satu dengan lain. Jadi insya-Allah pada malam ini saya akan menyebut tentang bidang kerja saya lah, sebagai seorang penyelidik di JAKIM, dan lebih kepada isu-isu semasa yang timbul daripada penyebaran Syiah yang berlaku dalam negara kita. Jadi saya tidak akan menyentuh secara orang kata terus kepada teoretikal lah tentang doktrin Syiah dan sebagainya yang insya-Allah akan dibentangkan oleh para penceramah kita yang lain. Tapi pada malam ini kita nak melihat sedikit sebanyak berkenaan dengan isu-isu Syiah yang berlaku dalam negara kita. Sebab ada orang yang confuse, dia kata betul ke Syiah ni ada di Malaysia ini, ataupun JAKIM, Jabatan Agama Islam Selangor, wilayah dan lain-lain negeri yang sibuk sangat duk gembar-gemburkan, duk war-warkan, padahal bendanya tak ada pun. Ada sesetengah yang merasakan begitu. Tapi orang-orang agama ni yang sibuk-sibuk sangat kan. Saya ni dan beberapa orang lagi, dia kata yang ni lah yang memporak-perandakan masyarakat, dia kata menjadi pemecah belah. Saya ada pergi satu masjid tuan-tuan, masjid terkenal juga di bangsa tuan-tuan. Habis ceramah tu ada hamba Allah mai datang jumpa. Saya ingat kena salah satu juga ni. Jadi ada hamba Allah mai datang jumpa, dia kata, "Ustaz, saya sedih sebab Ustaz," dia kata, "telah memecah belahkan ummah." Saya kata, kalau saya memecah belahkan ummah, bermakna Sayyidina Umar Al-Khattab adalah orang pertama yang lebih dulu daripada saya yang telah memecah belahkan ummah. Al-Faruq, Sayyidina Umar Al-Khattab digelar sebagai Al-Faruq kerana dia menjadi orang yang membezakan antara al-haq wal batil, yang membezakan antara yang hak dan yang batil. Dan inilah yang diperintah, yang disuruh oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, supaya kita membezakan mana antara akidah yang benar dan akidah yang batil, dan tak dipanggil orang yang membezakan antara yang hak dan yang batil ini sebagai pemecah belah. Kalau dia digelar sebagai pemecah belah, maka banyaklah terbatal ayat-ayat Al-Quranul Karim, banyak terbatal hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh supaya kita berpegang kepada yang hak, yang benar. Jadi insya-Allah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jal, pada malam ini kita nak lihat dalam tempoh waktu yang tidak begitu lama ini, lebih kurang sejam, kita akan lihat sedikit sebanyak isu-isu semasa Syiah. Saya ada bawa bersama dengan saya itu pamphlet Syiah yang disediakan oleh kami, Seksyen Akidah bahagian research JAKIM. Jadi tuan-tuan boleh refer. Saya tak tahu cukup ataupun tidak, takut ada yang tak dapat. Kalau tak dapat, nanti insya-Allah wakil daripada masjid boleh datang ke pejabat, boleh ambil lagi lah. Pamphlet mudah, perbezaan antara Ahli Sunnati wal Jamaah dan Syiah. Kadang-kadang kita tak tahu apa beza dia antara Ahli Sunnah dan Syiah. Tapi insya-Allah program yang dianjurkan oleh pihak masjid ni sangat baik kan. Insya-Allah kita akan faham dalam tempoh seminggu ni. Saya ingat cukup kita faham bahawa Syiah adalah merupakan ajaran yang paling bahaya sekali tuan-tuan di atas muka bumi Allah Azza wa Jalla. Kalau kita nak
bincang dalam konteks dalaman Islam. Kita ada ancaman luaran, tapi ancaman dalaman juga kita mesti ambil tahu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita tengok Syiah di dunia ni tuan-tuan, kan, tengok dalam map yang saya tunjukkan itu yang berwarna hijau pekat tu tuan-tuan, itu sahaja sebenarnya komposisi Syiah. Bukanlah hebat sangat, kan, bukanlah ramai sangat sebenarnya Syiah ini, kan. Kalau kita tengok dari segi peta dunia lah, kan, tetapi mereka ni mempunyai tumuhat, mereka mempunyai satu cita-cita yang cukup tinggi, iaitu untuk membentuk satu empire yang disebut sebagai empire Alawiyah, empire Syiah. Dia punya cita-cita dia besar terhadap negara-negara Islam yang berpegang kepada Ahli Sunnati wal Jamaah. Kalau boleh, negara-negara yang berpegang kepada Ahli Sunnati wal Jamaah ini mereka nak tukarkan menjadi Syiah. Sekurang-kurangnya menyatakan wala dan ketaatannya kepada pemimpin mereka. Kan? Itu dia punya cita-cita dia yang terbesar. Walaupun kita tengok di atas peta dunia ni macam sedikit, tapi tempat yang tuan-tuan tengok itulah, yang ada warna hijau pekat, itulah tempat yang paling banyak berlakunya konflik antara Ahlus Sunnati wal Jamaah dan golongan ini. Itulah tempat-tempat yang panas tuan-tuan. Di Iran, di Iraq, di Afghanistan, di Uzbekistan, di India, di Pakistan. Ini tempat-tempat panas tuan-tuan, di mana mereka berada, di mana mereka bercambang. Walaupun angkanya belum menjadi majoriti, tetapi hanya kalaupun kita kata separuh ataupun tak sampai separuh, tetapi mereka telah melakukan kekacauan dan merosakkan perpaduan di kalangan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Brands should stand out from the crowd with individuality and clarity. They should be in dialogue with their surroundings, in print, online, and in mobile media. Brands should communicate holistically in order to leave an authentic impression on their target group and to inspire the world around them. With responsibility and commitment, a creative corporate culture, credible messages, sustainable and innovative products, trustworthy services, Tapi kalau soal perpaduan tu tahan lagi tuan-tuan. Soalnya mereka membawa akidah yang batil, membawa syariah yang bertentangan dengan apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab tuan-tuan, statistik sekarang ni tuan-tuan, orang Syiah ini sebahagian ahli statistik mengatakan bahawa dalam 11 ke 12%, dan yang selebihnya adalah merupakan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ada lagi lah tuan-tuan 1% begitu yang pelbagai ideologi lain, kan? Jadi kita nak katakan bahawa perpecahan yang paling besar tuan-tuan, kalau dalam sudut mazhab ini, kalau kita nak kata mereka itu sebagai mazhab, tapi kita sebenarnya tidak iktiraf mereka itu sebagai mazhab, maka adalah antara Ahlus Sunnah dan juga Syiah, kan? Maknanya kalau tidak ada Syiah ini, seluruhnya akan jadi Ahlus Sunnah. Mudah ceritanya. Kalau ada pun yang keluar daripada Ahlus Sunnah, itu kumpulan-kumpulan sesat yang lain, macam geng Ayah P, kan, Haji Kaha, Arqam, itu bukannya ada pengikut dunia pun, tak ada yang tu, kan? Cukup sekadar ada dekat Ulu Kelang je. Kalau sekiranya Rasul Melayu kita tu, kan? Malaysia ni hebat, Rasul Melayu pun ada, kan? Saya ni tuan-tuan, seksyen akidah ni, dia bahagian kerja ajaran sesat, macam-macam ajaran kami duduk terima hari-hari. Okey, jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tak ramai, tetapi mereka mempunyai cita-cita yang cukup tinggi. Itu sebabnya kita selaku Ahlus Sunnati wal Jamaah kena peka kepada politik yang berlaku dalaman umat Islam pada hari ini. Apa yang berlaku di Bahrain, apa yang berlaku di Syria, tuan-tuan kena teliti, kan? Kadang-kadang kita kata ini ada campur tangan daripada asing. Betul, campur tangan daripada asing tidak boleh dinafikan, tetapi apa puncanya, kan?
Mereka kalau lihat perpaduan kukuh di kalangan orang Islam, dia nak campur tangan payah. Tapi kerana ada tuan-tuan satu titik yang dia boleh gunakan untuk merosakkan orang Islam daripada dalam, itu yang tuan-tuan, baru di sana ada ruang untuk mereka campur tangan. Itu sebab kita kena peka dalam apa yang berlaku di kalangan umat Islam di luar negara juga pada akhir. Okey. Bila Syiah bermula di Malaysia, tuan-tuan muslimin muslimat, negara kita merupakan negara yang solid ahli sunnah wal jamaah. Yang ini saya tekankan banyak kali tuan-tuan. Di mana pun saya pergi, saya katakan Malaysia merupakan negara ahli sunnati wal jamaah. Kerana Islam yang sampai di negara kita tuan-tuan adalah Islam yang berasaskan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Islam yang masuk ke masjid-masjid, surau-surau, madrasah-madrasah, yang diajar oleh tuan-tuan guru kita, menerusi kitab-kitab kuning kita. Mungkin kita pun tak jumpa, kan? Tapi orang tua kita yang lama-lama mungkin mereka pernah mengaji di masjid, di surau, kan, sempat melihat kitab kuning itu dibaca oleh guru-guru kita. Tuan-tuan, semuanya itu adalah berpandukan kepada ajaran ahli sunnah wal jamaah yang paksinya adalah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Jadi kita ni dah establish, ahli sunnah wal jamaah di negara kita ni tuan-tuan establish, tidak pernah diganggu gugat. Bahkan Syiah tak pernah dikenali pun, tuan-tuan, sebagai satu mazhab dalam negara kita, tak pernah dikenali. Kalau sebut Hanafi, kita biasa dengar. Bahkan kita yang duduk di bandar kan, lebih-lebih lagi lah, kita biasa bertemu dengan sesaudara kita di kalangan orang India Muslim, dan kita tahu mereka itu bukan Syafi'i tetapi Hanafi. Kita ada Masjid India, dan mereka boleh duduk bersama dengan kita, sebab kita tahu walaupun mereka itu bermazhab Hanafi, tetapi mereka masih lagi dalam lingkungan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kita ada student daripada luar negara yang datang daripada negara-negara yang beramal dengan mazhab Hambali, mazhab Maliki, kan, seperti daripada Afrika, daripada Afrika, tuan-tuan, mereka bermazhab Maliki. Tak ada masalah. Kita tahu bahawa mereka itu walaupun Maliki, walaupun Hambali. Kita pergi ke Saudi, tuan-tuan, mereka bermazhab Hambali. Kita tahu bahawa mereka itu masih dalam lingkungan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan kita tak pernah dengar bahawa Syiah sebagai satu mazhab dalam negara kita. Kita tak pernah dengar. Sehinggalah tuan-tuan muslimin dan muslimat berlakunya revolusi pada tahun 1979 yang digagaskan oleh Ayatullah Al-Uzma Al-Imam Al-Khumaini. Saya sebut tu sempena nama yang diberikan, gelaran yang diberikan oleh pengikut-pengikut mereka. Kalau ikut saya tak sebut pun, saya sebut Al-Khumaini je cukuplah, kan? Yang digelarkan oleh pengikut-pengikutnya sebagai tanda-tanda kebesaran Allah yang Maha Agung, iaitu Imam Al-Khumaini. Itu maksud dia, tuan-tuan. Kita dengar ataupun gerun dah, hebat sangat ni, tanda kebesaran Allah yang Maha Agung, Ayatullah Al-Uzma. Ini gelaran yang diberikan oleh orang Syiah kepada tok guru besar mereka, tuan-tuan. Dalam ahli sunnah paling-paling hebat pun, kalau zaman kita contemporary ni, tuan-tuan, kita panggil Syekhul Azhar itu pun dengan gelaran Al-Imamul Akbar, imam besar tu aja. Dekat Malaysia ni berapa banyak imam besar, tuan-tuan? Masjid negara lagi, masjid wilayah lagi, setiap masjid ada tu imam besar dia, kan? Tak hebat mana pun. Tapi mereka, tuan-tuan, menamakan tok guru besar mereka sebagai Ayatullah Al-Uzma, tanda-tanda kebesaran Allah yang Maha Agung. Itulah dia Al-Khumaini. Tuan-tuan, bila Al-Khumaini menjatuhkan Shah Iran pada tahun 1979 dan dia naik menjadi pemimpin tertinggi di Iran, lebih tinggi daripada Presiden Iran, kita kena tahu, tuan-tuan. Di Iran, tuan-tuan, dia sistem dia adalah sistem wilayatul faqih. Dia melantik orang yang dianggap sebagai faqih ataupun alim dalam agama sebagai pemimpin yang tertinggi yang akan memandu perjalanan presiden dia. Presiden orang politik, tapi ini tidak, kan, keputusan muktamad akan dibuat oleh pemimpin agama yang tertinggi dia, kan. Jadi, tuan-tuan, yang mana ketika itu dipegang oleh Al-Khumaini, dan dialah orang pertama yang menjadi pemimpin tertinggi Iran dalam konteks yang ada pada ketika itu, menjatuhkan Shah Iran yang dilihat pada zahirnya, tuan-tuan, pada ketika itu merupakan seorang
yang sekular. Kan? Kita tahu bahawa Shah Iran memang dia seorang sekular. Apabila Khomeini berjaya menjatuhkan pemerintahan sekular yang dibawa oleh Shah Iran, tuan-tuan, ramai di kalangan aktivis Islam di seluruh dunia pada ketika itu, termasuk di Malaysia, juga di Mesir dan beberapa negara yang ada gerakan-gerakan Islam yang besar, mereka melihat, subhanallah, mereka mengatakan Khomeini cukup hebat kerana dia berjaya menjatuhkan seorang diktator yang sekular di Iran. Pada ketika itu mereka tak peduli apa mazhab ataupun apakah akidah yang dipegang oleh Al-Khomeini. Mereka tak peduli. Yang penting mereka melihat Khomeini adalah merupakan seorang Islamis, seorang ahli gerakan Islam, pemimpin gerakan Islam yang cukup hebat, yang berjaya menjatuhkan seorang pemimpin sekular. Menyebabkan ramai di kalangan aktivis-aktivis Islam pada ketika itu terpengaruh dengan politik yang dibawa oleh Al-Khomeini, tanpa mempedulikan apakah dia akidah yang dipegang oleh Al-Khomeini. Jadi tuan-tuan, Al-Khomeini apabila dia naik, antara perkara yang dia lakukan adalah dia meminda perlembagaan Iran. Perkara 12. Brands should stand out from the crowd with individuality and clarity. They should be in dialogue with their surroundings, in print, online, and in mobile media. Brands should communicate holistically in order to leave an authentic impression on their target group and to inspire the world around them with responsibility and commitment. A creative corporate culture, credible messages, sustainable and innovative products, trustworthy services, apabila dia menyebut dalam perkara 12 itu, hendaklah negara Iran hanya berpegang kepada akidah ataupun ajaran Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah ila yaumil qiyamah. Walaupun disebut juga dalam klausul yang lain, dibenarkan ajaran-ajaran lain, disebut Syafi'i apa semua boleh, tetapi tuan-tuan, dia perkukuhkan dalam perlembagaan Iran perkara 12, dia mengatakan bahawa hendaklah negara Iran itu diterajui dari segi akidah ataupun agamanya, ajaran Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah, ataupun dalam bahasa Melayunya ajaran Syiah Imam 12, sehinggalah ke hari qiyamah. Jadi mesti negara Iran itu berpegang dengan akidah Syiah Imam 12 sampai hari kiamat. Takkan ada siapa pun yang boleh menggugat. Tengok tuan-tuan, nak kata hebat ni, bagaimana Al-Khomeini tuan-tuan, dia meletakkan dasar yang cukup kukuh kepada negara Iran supaya berpegang terus dengan pegangan Syiah sampailah ke hari kiamat. Tak kira makna siapa yang memerintah selepas itu, mesti pegang kepada Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah ataupun Syiah Imam 12. Dan bermula daripada situlah tuan-tuan, pihak Iran dia telah mula melancarkan dakwah Syiah ke seluruh dunia. Bukan sahaja mereka memberi tekanan kepada penganut Ahlu Sunnah wal Jamaah yang ada di Iran sendiri, sehingga kita tengok di Iran tuan-tuan, masjid-masjid Ahlu Sunnah wal Jamaah di bandar-bandar besar ditutup dan tak dibenarkan untuk solat jamaah maupun Jumaat. Jamaah tak ada, Jumaat pun tak ada. Tuan-tuan pergi ke Tahran, tuan-tuan tak jumpa masjid Ahlu Sunnah wal Jamaah, ditutup, tak dibenarkan. Mereka nak buat perkumpulan untuk solat tuan-tuan, solat hari raya pun tak dibenarkan. Akan disuraikan, akan dihalau oleh pegawai revolusi Iran, tak dibenarkan tuan-tuan. Jadi kalau nak solat, kena solat di belakang mereka juga, ataupun solatlah sendiri-sendiri, menyorok-menyorok dalam rumah ataupun dalam dewan, tapi tak boleh sampai diketahui oleh pihak kerajaan. Mereka memberikan tekanan yang cukup kuat kepada penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutamanya di bandar-bandar besar mereka.
dan mereka menjalankan dakwah di negara-negara ahli sunnah wal jamaah. Sehingga kita lihat pada tahun 80-an tuan-tuan muslimin dan muslimat, Syiah masuk ke dalam negara kita. Yang kita sebut tadi, kita pun tak pernah tahu bahawa ada satu mazhab lain yang namanya Syiah. Kita tak pernah tahu. Tengok-tengok ada pula Syiah. Ada pula Syiah pada tahun 80-an menerusi penterjemahan buku-buku Al-Khumaini. Buku-buku Al-Khumaini diterjemahkan tuan-tuan. Seumpama Al-Hukumatul Islamiyah dan lain-lain diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, dan juga buku-buku Syiah yang lain ada yang dikarang oleh orang Melayu kita sendiri yang terpengaruh dengan ajaran Syiah. Apabila dibaca tuan-tuan, didapati dalam buku-buku tersebut mengagung-agungkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan mencaci maki, mengutuk dan merendah-rendahkan martabat para sahabat radhiyallahu anhu. Yang ni yang mengejutkan masyarakat. Pasal apa pula? Sedangkan kita sebelum ini tuan-tuan sedia maklum bagaimana kita mengangkat begitu tinggi kedudukan Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Osman. Sayyidina Ali dah pasti dah kita letakkan pada kedudukan yang keempat daripada Khulafa' ar-Rasyidin al-Mahdiyyin. Tiba-tiba mari orang Syiah 3 ditolak, 1 sahaja yang diterima. Kita hujung khutbah Jumaat kita sebut kan, semoga Allah Ta'ala meridai Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Osman serta Ali. Kemudian pada ketika kita solat tarawih pun setengah masjid ada yang tak buat, tapi tak apalah, tak ada masalah. Cuma kita nak ceritakan bagaimana di tempat kita ni biasa sangat kita dengar orang selawat kepada Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman, Ali kan, ikutan kepada selawat ke atas Nabi SAW. Biasa sangat kita dengar selawat ke atas 4 orang khalifah, minta Allah Ta'ala meredai mereka. Tiba-tiba orang Syiah mengenepikan 3 daripadanya, menyebabkan masyarakat pada ketika itu confused tuan-tuan. Tambahan pula berlakunya kes-kes pernikahan mut'ah. Pernikahan mut'ah. Tuan-tuan tahu apa itu mut'ah? Itu nanti muka ustaz lain akan cerita kan. Kalau saya cerita pun sekali lalu sahaja. Pernikahan kontrak antara orang perempuan dan lelaki tanpa perlukan saksi dan juga wali. Berlaku pernikahan mut'ah di kalangan pensyarah dengan anak murid. Tuan-tuan, Syiah mula-mula dia masuk, dia pergi kepada golongan educated. Dia pergi ke universiti, masuk melalui pensyarah-pensyarah, student-student. Yang ni dulu tuan-tuan, mereka dulu yang awal terpengaruh dengan Syiah ni. Selain daripada beberapa orang aktivis Islam yang kita ketahui pada ketika itu yang terpengaruh dengan politik yang dibawa oleh Al-Khumaini. Jadi berlaku pernikahan mut'ah ni, nikah kontrak ni antara pensyarah dengan murid. Ada yang berlaku di antara pensyarah dengan pensyarah, murid dengan murid. Kes yang berlaku pada tahun 80 dan 90-an tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, bermula daripada situlah maka kerajaan tuan-tuan telah mengeluarkan fatwa menerusi muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan sebanyak 2 kali. Cuma fatwa kali yang pertama tak berapa clear tentang Syiah. Saya tak nafikan orang Syiah dalam dialog kami dengan Syiah tuan-tuan. Ustaz Nasim nanti dia akan ada sekali dengan Ustaz Nasim sama, sekali kami dengan pihak Jabatan Mufti Melaka kita panggil pengikut Syiah. Jadi tuan-tuan, mereka biasa akan menggunakan satu fatwa yang pernah difatwakan oleh Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan tahun 84. Yang mana dalam fatwa Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan pada tahun 84 menyebut umat Islam di Malaysia hendaklah hanya berpegang kepada Ahli Sunnah wal Jamaah. Namun di samping itu dibenarkan 2 mazhab yang lain, iaitu Syiah Imamiyah dan juga Syiah Zaidiyah. Disebut Syiah Ja'fariyah. Dia tak sebut Imamiyah, dia sebut Syiah Ja'fariyah dan satu lagi Syiah Zaidiyah. Itu pada tahun 1984 tuan-tuan. Fatwa yang pertama dia keluarkan. Pada ketika itu tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita tidak menyangka bahawa fatwa itu akan disalahgunakan oleh golongan Syiah. Rupanya selepas berlakunya fatwa pada tahun 84 yang mengatakan bahawa di samping Ahli Sunnah dibenarkan Syiah Zaidiyah dan Syiah Ja'fariyah, tuan-tuan, selepas tahun 84 dan ke atas sehinggalah masuk tahun 90-an, tuan-tuan, berlakunya penyebaran Syiah yang semakin pesat. Sehingga pada tahun 1996 Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan bersidang sekali lagi. Pihak bahagian penyelidikan pada ketika itu telah membentangkan kertas tentang apa yang berlaku di peringkat grassroots, di peringkat masyarakat. Kesan tuan-tuan, kesan daripada pembenaran terhadap Syiah Ja'fariyah dan juga Zaidiyah.
yang akhirnya pada tahun 1996 Jawatankuasa Fatwa memutuskan bahawa warga negara Malaysia, tuan-tuan, yang beragama Islam hendaklah hanya berpegang kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun fatwa berkenaan dengan kebolehan, keharusan Syiah Zaidiyah dan Syiah Ja'fariyah dibatalkan, dipindah. Sebab tuan-tuan, Syiah Ja'fariyah ini tak lain dan tak bukan adalah Syiah yang dibawa daripada Iran. Kalau nak merujuk kepada Ja'fariyah yang dibawa oleh Al-Imam Ja'far As-Sadiq, tidak ada masalah. Tapi yang dibawa, yang dianuti, yang dipegang adalah Syiah yang dianuti oleh Iran, yang disebut sebagai Syiah Rafidah. Syiah yang merupakan termasuk dalam golongan Ahlul Bid'ah. Dan satu lagi Syiah Zaidiyah, iaitu Syiah yang tuan-tuan datang daripada negara Yaman, diasaskan oleh Al-Imam Zaid bin Ali, ataupun bukan diasaskan, lebih tepatnya dinisbahkan kepada Al-Imam Zaid bin Ali, yang merupakan salah seorang daripada keturunan Nabi SAW, yang kita pun tidak ada masalah dengan dia. Tetapi tuan-tuan, siapa yang kenal Syiah Zaidiyah ini? Nanti hak yang sesat tu dia mengaku, dia kata aku ni bukan yang sesat tu, aku ni yang Syiah Zaidiyah. Oleh sebab itu tak dibenarkan. Yang dibenarkan hanya satu saja, iaitu Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kerana dengan Ahlus Sunnah inilah tuan-tuan, kita dapat bersatu padu bersama dengan kita. Jadi kalau timbul lagi 2-3 aliran tuan-tuan, maka akan menyebabkan berlakunya perpecahan di kalangan umat Islam.